Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini adalah aku mau share dengan kamu mengenai isu yang sebelum ni telah menjadi tanda tanya untuk peminat pasukan bola, peminat liga tempatan kita itu. Ada satu coach yang akan berhenti mengendalikan daripada satu tim dan semalam pada 27 hari bulan spekulasi tersebut telah berjaya kita ketahui lah dan banyak juga orang menyangkakan yang Benjamin Mora adalah individu tersebut dan ya memang betul semalam telah disahkan yang Benjamin Mora akan meninggalkan JDT oleh sebab personal matter lah, orang cakap masalah keluarga yang berlaku di Mexico menyebabkan beliau terpaksa kembali ke tanah air beliau. Itu sajalah alasan yang dapat aku jumpa reason kenapa dia tidak mau bersama JDT lagi, tapi mungkin juga ada masalah-masalah peribadi yang melibatkan management di sebalik tabir, tapi itu kita tidak tahulah. Lebih baik kita tahu saja yang dia ni ada personal problem dan dia tidak mau meneruskan perjuangan dia untuk beraksi di Sakibaki Liga Super. Jadi kehilangan Benjamin Mora di kancah bola sepak Liga Tempatan bagi satu kehilangan yang cukup besar lah. Pasal dia ni adalah again adalah antara coach yang terbaik so far yang pernah aku nampak, especially untuk coach import, dan bagi aku body dia untuk bersama pasukan lain tu memang especially untuk coach lah. Kita punya rivalry ni dia lebih kepada klub-klub. Kita tidak wujud rivalry di antara coach. Kita bukan macam Liga EPL macam tu di mana satu coach tu akan berada dengan satu klub tu untuk tempoh yang cukup lama. Macam 10 tahun gitu. Contoh macam Arsenal Wenger dan juga Manchester United dengan Alex Ferguson, di mana wujud rivalry antara dua coach tersebut. So itu tidak berlaku di dalam Liga Super. Walau macam mana pun, of course bagi aku untuk personal record lah coach-coach tempatan kita, of course diorang mau mengalahkan Benjamin Mora dengan tim JDT dia tu, tapi impian tu macam sudah sampai di sini saja pasal kita tidak ada Benjamin Mora saja. Hanya beberapa pasukan saja yang berjaya mengekang JDT daripada berjaya mengutip 3 mata di dalam Liga Super untuk musim 2022 ni. So yang lain-lain tu termasuk coach OKS kita lah. Okey, macam terbantut lah misi mereka untuk mengalahkan Benjamin Mora ni. Okey, sedikit latar belakang biodata mengenai Benjamin Mora ni. Dia berumur 43 tahun, berasal daripada Mexico, dan beliau ni telah beraksi dengan first team JDT sebanyak 148 perlawanan dan memenangi 102 perlawanan bersama JDT. So dia ni lama sudah sebenarnya berada di pasukan JDT, di mana first kali dia mengelola JDT 2, lepas tu dinaikkan ke pasukan utama JDT, diturunkan kembali ke JDT 2 dan dipromot kembali ke pasukan utama JDT sehinggalah last perlawanan beliau bersama JT tahun 2022 ni. So di sepanjang karier beliau ni banyak jugalah piala-piala yang dia telah menangi. Kalau mengikut apa yang aku nampak di sini ialah 4 Liga Super, 4 Piala Sumbangsi dan 1 Piala Malaysia, membuatkan 9 piala kesemuanya yang telah berjaya beliau memenangi di sepanjang karier beliau. Tapi itu untuk pencapaian tempatan lah. Tapi yang aku mau share dengan kamu sini adalah pencapaian Benjamin Mora yang memberi sumbangan untuk menaikkan lagi level ataupun taraf liga tempatan kita, di mana telah berjaya membawa JDT ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC untuk tahun 2022 ni. Macam-macam tadi telah membantu menaikkan ranking Malaysia. Liga Malaysia berada di ranking yang belum pernah kita capai sebelum ni lah. So terima kasih untuk diucapkan untuk Benjamin Mora. Jadi bila terjawabnya spekulasi mengenai coach mana yang akan diberhentikan daripada beraksi untuk Liga Super ni, timbul lagi satu persoalan, iaitu siapakah yang bakal menggantikan tempat beliau. So far sekarang JT dikelolai oleh caretaker. Aku lupa soal nama beliau tu, tapi apapun aksi caretaker tu pun not bad jugalah. Okay, JDT masih lagi mengekalkan rekod kemenangan mereka. Walau macam mana pun aku rasa JDT kemungkinan besar tetap akan mengambil satu coach yang baru, dan beberapa nama telah dikaitkan untuk menggantikan tempat beliau. Kalau kita tengok di sini antaranya ialah Boyan Hodak yang pernah mengelola JDT dan kini bersama KL City. Seterusnya coach pasukan Harimau Melaya, bekas coach pasukan Harimau Melaya itu Tan Cheng Ho, bekas pengelola JDT Mario Gomez, bekas pemain dan juga pengelola JDT iaitu Luciano. Ini adalah antara 4 nama familiar yang sudah kita tahu memang pernah beraksi di Liga Super, dikaitkan
untuk mengambil tempat kekosongan yang ditinggalkan oleh Benjamin Mora. Tapi apapun, kalau bagi aku lah, JDT ni dia adalah merupakan satu tim yang cukup berbeza dari segi kemampuan financially diorang untuk mendapatkan of course pemain yang berkaliber dan juga again mendapatkan coach yang mempunyai value yang cukup tinggi. So aku rasa JDT akan go big lah. Aku rasa JDT tidak akan mengambil kemungkinan lah, ini pendapat aku lah, JDT tidak akan mengambil 4 individu tersebut. Sebaliknya bila aku buat search di JDT punya fan page, ada 2 nama yang dikaitkan. Tapi apapun sebelum tu, memang ada juga dinyatakan yang kemungkinan besar JDT akan mengambil satu coach daripada Argentina. Tapi bila aku tengok fan page JDT ni, ada 2 nama yang naik dan 2 individu ni pula memang berasal daripada Argentina. Dan ini adalah 2 individu tersebut, iaitu kalau sebutan aku ngam lah, Diego Cagna dan juga Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa yang memakai kacamata tu, di mana kedua-dua coach ni berada di dalam free agent sekarang ni. So bagi aku untuk mendapatkan di antara kedua coach ni tanpa membayar pampasan untuk ke klub tidak wujud. So bagi aku calon yang cukup baiklah. Diego Cagna ni aku tak berapa pasti dia punya background sebenarnya, aku sudah cek. Tapi yang obvious di sini adalah Marcelo Bielsa ni, dia adalah merupakan ex coach untuk Leeds untuk season lepas season lepas, tapi tidak berjaya membawa Leeds ke kedudukan yang cukup cemerlang lah. So dia telah berhentikan daripada Leeds. So again, kedua coach ni adalah berasal daripada Argentina, mempunyai latar belakang, especially lah Marcelo Bielsa, latar belakang yang cukup baik, di mana pernah beraksi di EPL. So again, bagi aku JDT ni merupakan satu tim yang besar, financial yang cukup bagus, dan diorang ni suka, apa orang cakap tu, macam suka viral lah. Suka viral itu adalah antara JDT. Pasal kenapa diorang suka viral? Bukan pasal diorang ni mau minta puji ke apa, bukan semua, tapi untuk menaikkan brand diorang tu. Diorang perlu untuk membuat benda-benda macam ni. So again, 2 nama ni adalah yang dikaitkan oleh fans JDT, dan calon terbaik bagi aku adalah Marcelo Bielsa atas latar belakang beliau pernah beraksi bersama pasukan Leeds di EPL. Tapi again, ini adalah cuma spekulasi yang diberikan oleh fans JDT lah. So sama ada betul ataupun tidak, itu kita tidak pasti lagi. So itulah guys sedikit perkongsian yang aku boleh berikan mengenai Benjamin Mora ni. So bagi aku adalah satu kehilangan yang cukup besar, ketiadaan beliau di kancah bola sepak Liga Malaysia, dan seterusnya kelibat beliau berada di AFC juga. Kerana so far bagi aku berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Benjamin Mora dan juga JDT untuk beraksi di bahagian Asia AFC ni. So diharap coach yang seterusnya yang mengambil alih tempat Benjamin Mora berjaya meneruskan perjuangan Benjamin Mora, sama ada di Liga Tempatan ataupun di AFC, supaya boleh meneruskan lagi, mengharumkan lagi Liga Tempatan kita, dan of course kalau boleh menaikkan lagi level Liga Tempatan kita. So all the best untuk Benjamin Mora, all the best untuk JDT, dan all the best untuk siapa-siapa yang bakal untuk mengelola pasukan Harimau Selatan ni. So sampai sini saja video aku untuk perkongsian mengenai isu terbaru atau juga perkembangan terbaru mengenai situasi pengelola untuk pasukan JDT ini. So sini kita berjumpa lagi pada video yang akan datang guys. Assalamualaikum.